Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kita akan kutip, kita akan bahas pada hari ini, ayat yang paling hebat, paling hebat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Jadi tafsir dari segi harfiah, huruf ke huruf, Allahu la ilaha illa huwal. Allah la, tidak ada, ilaha, Tuhan yang berhak disembah, illa, kecuali ataupun selain, huwa, hu, dia akan berhenti dengan hu kalau berhenti. Jadi huwa, dia, yakni al-hayyu, yang maha hidup kekal, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri dalam mengatur makhluknya. La ta'khuzuhu, la, tidak, ta'khuzuhu, menimpanya, sinatu, rasa mengantuk, wala naum, dan tidak juga tidur, lahu, miliknya, ma fis sama, apa yang ada, fi di as-sama, semesta langit, wama, dan apa yang ada, fil ard, di bumi. Man zallazi, siapakah, zallazi, itu orangnya, yasfa'u, yang dapat memberi syafaat, yakni pertolongan, indahu, di sisinya, illa, kecuali, kalau Tok Guru dia panggil kacawali, kacawali, biizni, dengan izin dan kehendaknya, ya'lamu, dia mengetahui, ma, apa, baina aidihim, apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka, wala, dan tidaklah, yuhitu, mereka menguasai, bisyai'in, sesuatu perkara ni, min ilmihi, dari ilmunya, yakni Allah, illa, kecuali, bima, dengan apa, syai'in, yang dia kehendaki, wasi'a, luas, kursi yuhu, kursinya, ataupun kekuasaan, ilmu, ataupun martabat, ataupun kalau raja ni, tahta, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, kursinya semesta langit, wal ard, dan bumi, wala ya'uduhu, dan tidaklah, ya'uduhu, dia merasa berat, hifzuhuma, menjaga keduanya, wa huwal aliyyul azim,
dan dia maha tinggi lagi maha besar. La ikraha, la tidak ada ikraha, paksaan, fid dini, untuk masuk ke dalam dini, agama, yakni Islam. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Qad tabayyana, qad sesungguhnya, tabayyana telah jelas, rusydu jalan yang benar, yakni petunjuk, minal ghayyi dari jalan yang sesat, yakni kufur. Faman yakfur, maka siapa yang dia kafir, bitaghut, kafir pada taghut, maksudnya engkar pada taghut. Taghut ni setan ataupun berhala ataupun orang jahat, orang kafir, orang yang sesat, taghut. Wa yu'min, dan dia beriman, billahi, kepada Allah. Faqad istamsaka, maka sesungguhnya istamsaka, dia telah berpegang teguh, bil urwati, kepada tali, yakni akidah, wusqa, yang kukuh ataupun yang kuat. Lam fisoma, yang tidak akan fisoma, putus laha baginya. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam tafsir lain, Allah Subhanahu wa ta'ala tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup lagi kekal selama-lamanya, mentadbir sekalian makhluk, yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Dia memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Tiadalah sesiapa yang dapat memberikan syafaat, yakni pertolongan di sisinya, melainkan dengan izinnya, yang mengetahui apa yang ada di hadapan dan belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, yakni memberitahu kepada mereka. Luasnya kursi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni meliputi ilmu dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga serta memelihara kedua-duanya. Dan Dialah yang maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam daripada kesesatan, yakni kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak mempercayai taghut dan dia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan, yakni tali agama yang teguh, yang tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia ada dua versi tafsiran dah. Okey, jadi intisari daripada ayat-ayat tersebut, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai, mentadbir alam mengikut kehendak dan kebijaksanaannya. Dia mentadbir alam ini ikut kebijaksanaannya. Maksud dia, makhluk ni merancang, tapi Allah pun merancang, dan perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebaik-baik perancangan. Kena faham. Kita memang merancang, tapi Allah ada perancangan untuk kita. Jangan kecewalah dengan perancangan Allah tu. Yang kedua, maha suci Allah daripada sifat kekurangan seperti mengantuk dan tidur. Itu tak ada dalam istilah pada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mengantuk dan tidur. Tapi orang Yahudi selalu cakap ni. Allah Subhanahu wa ta'ala
fil arsistawa dia cakap lah. Apabila siap buat dunia ni, dia pun naik berehat. Maksudnya letih. Letih. Tafsiran dia tu Allah Subhanahu Wa Taala ni letih. Tak? Tu tak masuk lagi bab apa bila Rasulullah ni minta sedekah untuk fi sabilillah tak? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni miskin. Miskin tak? Nak sampai Nabi ni kena meminta tak? Itu orang-orang apa Yahudi Nasrani gitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala makhluk ciptaannya. Yang keempat, Allah Maha berkuasa dan Maha agung. Tidak memerlukan bantuan sesiapa untuk mentadbir alam yang luas. Yang kelima, Islam agama yang mementingkan kefahaman dan keyakinan, bukan agama paksaan. Tak ada paksaan, la ikraha fiddin yang kita baca tadilah. Yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala memimpin orang yang beriman daripada kekufuran dan kejahilan kepada keimanan dan keilmuan. Dan yang terakhir, intisari daripada kitab ni lah, syaitan memimpin orang kafir kepada kekufuran dan kejahilan. Itu kerja-kerja syaitan tak? Jadi dalam kitab ni juga dia ada menyebut tentang satu hadis lah tentang kehebatan ayat kursi ni lah. Ayat kursi ni. Cuma hadis dia yang dia bawa ni separuh je ni. Jadi saya ingat saya bawa ambil cerita dia dululah. Cerita dulu sebab ni separuh je. Jadi cerita yang separuh lagi ni daripada awal cerita sebelum ambil yang hadis ni, daripada Abu Hurairah. Dia cakap, iza awaita illa firashika faqra ayati kursi la yazala alaika minallahi hafiz wala yaqrabuka syaitanu hatta tusbih. Apabila kamu berada di tempat tidur, bacalah ayat kursi. Kamu akan sentiasa mendapat penjagaan daripada Allah dan syaitan tidak akan menghampiri kamu hingga ke pagi. Setelah mendengar cerita Abu Hurairah ni, Rasulullah bersabda, sadaqah wa huwa kadzub zaka syaitan. Rawah Al-Bukhari. Terjemahan dia bercakap benar dengan kamu sedangkan dia seorang pendusta. Itulah syaitan. Dia cerita dia gini. Ni yang dia tulis. Cerita dia gini. Pada bulan Ramadan, selepas daripada Rasulullah itu berhijrah, masuk Ramadan yang pertama setelah berhijrah, maka arahan ataupun seruan membayar zakat ada. Jadi apabila diseru membayar zakat, ramailah orang membayar zakat kepada Rasulullah. Jadi pada waktu itu zakat kurma, banyak kurma dizakatkan. Sampai Rasulullah tak boleh nak letak rumah aku. Tak boleh nak letak kurma-kurma ni banyak. Lepas tu Rasulullah ni, dia jenis tak boleh tidur kalau ada harta-harta zakat rumah dia. Dia kena selesai. Kena bagi terus. Jadi dia tak nak berada di rumah dia. Jadi dia cakap, ginilah kita letak di penjuru Masjid di Nabawi ni. Kita letaklah di penjuru mana, kalau surau kita ni kita letak depan dah. Jadi dia suruh, Rasulullah suruh Abu Hurairah yang jaga. Jaga sebelum proses pengagihan berlaku. Jadi banyak benda tu duduk di bucu sudut masjid. Jadi jagalah Abu Hurairah. Apabila dia jaga ni,
Malam, tengah malam tak. Datang budak macam gini tak. Budak-budak depan ni tak. Tak. Datang ambil masuk dalam kantung. Tak, tahu kantung. Macam bekas lah. Tak, bekas tak. Masuk dalam kantung. Tak. Lepas tu Abu Hurairah tangkap budak ni tak. Kau mencuri Dia pun cakap minta maaf lah tuan. Tak. Aku ni bapaknya dah meninggal. Tak. Ibuku sakit. Tak. Adik-adik aku kelaparan. Tak. Adik-beradik aku kelaparan. Adik-adik aku kelaparan kat rumah. Tak. Jadi nangis pula Abu Hurairah tak, dengan cerita budak ni tak. Jadi dia bagilah. Tak. Dia bagilah. Tak apalah. Tak. Barang ni pun akhir sekali akan diagihkan juga tak. Bagilah memenuhi. Dan apabila sampai Rasulullah lepas sembahyang subuh, Rasulullah tanya, macam mana kurma yang kau jaga? Tak. Dia cakap semalam ada orang datang, budak ambil. Tak. Dia cakap gini tak. Rasulullah cakap dia tu penipu. Tak. Dia tu penipu. Malam ni dia datang lagi. Tak. Malam ni nanti dia datang lagi. Tak. Jadi Rasulullah pun tinggalkan gitu. Terkedu Abu Hurairah tak. Jadi pada malam besoknya dia pun siap sedia. Rasulullah bagi warning ni akan datang tak. Tengah malam memang betul dah tu datang balik. Tak. Datang balik. Kalau semalam tu satu kantor, ni dua kantor. Tak. Dia cakap lepaskanlah aku tak. Lepaskanlah aku. Sebab bekalan yang semalam tu dah habis tak. Hari ni mak aku kelaparan, adik-adik aku kelaparan, lepaskanlah aku tak. Jadi Abu Hurairah ni tengok pada budak ni kesian lah tak. Sifat kebapaan tu ada tak. Tengok pula macam anak-anak kita tak. Jadi lepaslah. Lepaslah. Besoknya lepas solat subuh, Rasulullah tanya balik, macam mana? Budak tu ambil lagi. Tak, budak tu ambil lagi. Rasulullah cakap budak tu penipu. Tak, dia tipu. Jadi serba salah. Jadi Abu Hurairah tanya Rasulullah, macam mana kau tahu? Aku diberitahu. Tak, aku diberitahu. Aku tahu lah. Tak. Aku tahu lah. Dia cuba sorok sebenarnya, tapi tak boleh lah. Lepas tu Rasulullah tinggalkan, dia cakap malam ni dia datang lagi. Tak, dia datang lagi malam. Jadi Abu Hurairah ni jaga. Memang betul budak tu datang lagi tak. Kali ni Abu Hurairah tangkap. Tak, dia tangkap, dia pegang, dia ikat tak. Lepas tu kantung kurma tu tergantung dekat leher dia tak. Jadi apabila ditangkap gitu, Abu Hurairah cakap, aku nak ikat kau dekat tiang ni tak. Aku akan kata pada Rasulullah tak. Aku serah pada Rasulullah tak. Jadi apabila budak tu cakap, tolonglah gini, dia merayu-rayu tak. Lepas tu Abu Hurairah buat tak tahu tak. Jadi Abu Hurairah ni dia buat tak tahu gitu. Lalu budak ni pun cakap, ginilah wahai sahabat Nabi tak. Aku bagi kau satu benda tak. Aku bagi kau satu benda. Apa benda? Satu doa yang hebat tak. Satu doa yang hebat. Dengan doa ini orang mencuri tak dapat mencuri tak. Orang nak buat jahat tak boleh buat jahat tak. Pakai doa ni. Macam mana doanya? Kau tanya Rasulullah dia kau tak. Aku tak boleh cakap tak. Kau tanya Rasulullah tak. Jadi
dengan syarat kau lepaskan aku lah. Tak apalah. Dah 2 kali lepas, tak apalah, kali ketiga lepas dia dah. Jadi dia lepaskan budak. Dan pada pagi besoknya Rasulullah tanya lagi, macam mana semalam? Abu Hurairah berterus terang je lah. Cuma pesan budak tu dia cakap, dia suruh ambil satu doa daripada Rasulullah. Dia tak nak cakap doa tu. Jadi Rasulullah pun cakap, doa kalau orang mencuri tak boleh, orang nak buat jahat tak boleh pada kita. Itulah ayat kursi. Rasulullah cakap itulah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum ilal ayah. Itulah ayat kursi. Abu Hurairah baru tahu ayat tu. Sebab baru 2-3 hari turun lah ayat tu. Jadi Rasulullah pun cuik Abu Hurairah. Kau tahu tak budak tu semalam tu siapa? Tak tahu. Itulah setan. 3 malam tu kau duduk dengan setan. Terkejut Abu Hurairah. Jadi perkataan dia benar. Perkataan dia benar. Ayat ni orang mencuri pun tak boleh masuk, orang nak buat jahat pun tak boleh masuk dengan ayat ni. Tapi dia seorang yang kadzib. Rasulullah cakap, sadaqah wa huwa kadzub, zaka syaitan. Itulah yang cerita dalam kitab ni ditulis. Dia bercakap benar dengan kamu sedangkan dia seorang pendusta. Itulah syaitan. Rupanya syaitan. Tapi dia berterus terang. Dia berterus terang tentang ayat kursi ni.